班长啊，班长，嘉恩等一下 cuti rasmi 了，公假吗？也sudah catatkan ah. Mana kedua baca saya. Ini si panjang. Oke, ini dia. Cakupan. Ayah, sekejap ah. Not responding. Agak belahan sikit. Okey, tiba-tiba mikrofon tak dapat fungsi. Okey, nampak tak paparan cikgu? Okey, sila salin. Kali ini kita akan uji bahagian novel. Tak ada bahagian novel kerana tak sempat ajar. Tapi saya rasa peperiksaan semester akan diuji lah, okay? Belum dapat cakupan lagi. Kamu tak payah saling semua ini ya. Kamu ini tak payah saling lah. Tulis cakupan ujian penggal 1 cukup. 5 bahagian sahaja. Okay. Tak ada novel. Novel cikgu akan bincang dengan anda selepas kita kembali ke sekolah. Saya akan bagi bahan. Saya akan hantar untuk dicetak. Lepas kembali ke sekolah, kamu akan dapat bahan tu. Kerana kamu tak beli buku novel kan. 如果你们有朋友有跟他借来读. Untuk novel kan, kamu beri tumpuan kepada peristiwa. Okay? Jangan fokus pada pengajaran, persoalan lagi. Okay? Fokus pada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam novel. Ini untuk format SPM yang baru. Untuk tahun ini kan, soalan yang ditanya ialah peristiwa yang menggembirakan anda. Kalau tak silap cikgu ya. Okay. Morfologi akan menguji KKTT tak berpelengkap dan KKTT berpelengkap. Kamu boleh bacalah latihan ini. Okay. Banyak latihan yang perlu anda baca. Jangan hafal lah. Kalau kamu faham, kamu boleh bina ayat sendiri. Sintaksis pula semua soalan bahan luar.
Sintaksis讨论了多少啊？Pola ayat itu sudah bincang dengan Anda kan? Berapa latihan yang telah cikgu bincang? Saya tak ingat. Pola ayat. Apakah sudah habis bincang ke pola ayat dalam buku Morphotext? Habis bincang了。我这里是涂到完了啦，是不是讨论完了？于痛adakah pola ayat dalam Morphotext 2 jilid 2 sudah habis bincang? Ya, Yuto? Ada respon. Adakah pola ayat, latihan pola ayat habis dibincang? 这课我听不太到你讲话，我这里很卡。可以重复读一次吗？ Latihan pola ayat, latihan pola ayat dalam buku Morphotext jilid 2 sudah habis bincang? Saya sudah contengnya, tapi saya tak ingat adakah sudah bincang. Subjek predikat sudah bincang semua? Adakah semua sudah bincang? Untuk subjek predikat dan pola ayat dalam buku. Kalau mana mah? Iya, kejut saya. Ya? Yang lain? Boleh tolong jawab saya. Saya tak ingat, sudah lama kita bincang bahagian ini. Okey, penyuntingan saya tahu belum habis bincang kan? Penyuntingan saya hanya bincang setakat bahagian setakat cakupan ujang penggal sahaja. Okey kan? Beri bahasa baru kita bincang kan? Yang 3 latihan tu. Pemahaman pun sudah bincang. Okey, pemahaman saya akan kalau sempat saya akan bagi kerja khusus. Sebab latihan ini tak boleh dianggap sebagai kerja khusus kan? Isi tempat kosong saja. Itu saja. 5 bahagian. Sudah habis Saleh? Tak apa, Yuto nanti kamu semak lah. Subjek predikat pola ayat. 我刚刚先卡了，已经讨论完了。Semua pola ayat subjek predikat semua habis bincang. Ya betul. Wow. Jadi kamu nak latihan tambahan lagi untuk ujang penggal? Sudah siap saling ya? Kalau tak nak saya akan sambung dengan peperiksaan semester. Right. Okey, untuk pengetahuan anda, tolong kalau ada masa baca buku teks DBP. Dalam buku teks ada banyak maklumat tentang pelbagai tema. Buku teks DBP ya, bukan 东中你们不是买2本的 buku teks DBP 的那一本，读国中的那一本。Okay? Ada banyak maklumat yang bermanfaat untuk anda menjawab soalan ujang bertutur. 其实它的 tema 都是从课本拿出来的。Okay? Tentang ujang bertutur. Banyak maklumat. Kalau kamu anggap ni sebagai bahan bacaan tambahan, cikgu tak sempat nak bincang semua bahagian tau. Okay lah. Faham Ada masa baca lah. Okay? Dapat membantu anda menulis karangan juga. Dan untuk maklumat atau kita kata ilmu tambahan untuk ujang bertutur. Okay. Muka surat 174 buku Morphotext jilid 2. Saya hampir terlupa bincang jawapan. Jilid 2 latihan rumusan. 有几个人还没有教啦？对吗？ Sudah buat lah. Kejap. 学着打的ya. Nanti ya, saya tengok. Kamu sudah buat ke? Kalau belum buat saya bincang nanti kamu saling bola-bola jawapan. Nombor 5.
Sebab nombor 5, 12. 5 是谁？明恩、诗婷、红辉dan Cian belum hantar kerana semasa cikgu suruh anda buat kamu berada di rumah. Sudah buat ke belum? Kalau sudah buat, tolong balas saya di ruang simpan. Halo, 4 orang ini. Sudah buat ke belum? 我记得我是做好了。哈？我记得我做好，现在是在buat。 Sudah buat. Yang lain? cikgu 我也是记得我做了。你看记得罢了哈。Yang lain 29 saya. Cikgu 我做好。 Sudah buat ah? Soalan lagi Cian sudah buat. Cian. Ya, cikgu. Sudah buat ke belum? Rumusan kedua. Ini tentang COVID. Bukan COVID pula. Kemurungan. Sudah buat? Sudah. Sudah. Okey, jangan ubah jawapan ah. Rian ah. Saya perasan kamu menyalin jawapan bulat-bulat dari buku. Saya tak tahu jawapan kamu dapat dari mana. Bagi semua isi siap dengan kesimpulan. Saya rasa kamu salin lah. Okey. Okey. Tema untuk rumusan kamu catatkan jawapan nanti saya bagi balik terus buat pembetulan. Okey. Saya tengah semak. Untuk rumusan ini, kedua-dua bahan ada 2 fokus isi. Okey? Ada sebahagian pelajar tidak bagi isi kesan. Isi tentang kesan untuk bahan kedua. Kerana hanya terdapat 1 isi sahaja. Jadi banyak pelajar tertinggal bahagian itu. 扣分哦，扣2分。Okey? Okey, untuk tema rumusan ni ialah kemurungan, 忧郁症. Senang, soalan ni sangat senang. Sebab itu saya bagi kamu buat sendiri. Kebanyakan boleh buat dengan baik. Kemurungan. Okey. Fokus isi yang pertama tentang punca. Ada punca baru ada kesan kan. Jadi bila kamu buat pendahuluan kan, tulis punca dulu. Punca kemurungan. Apakah punca berlakunya kemurungan. Dan fokus isi yang kedua ialah kesan. Tadi saya baru tanda tak perlu punya. Kesan dan akibat sama masuk kan. Ini saya. Kamu tulis 2 kali. Yuk kesan, yuk akibat. Yung yawan. Okey. Sebenarnya kesan dan akibat sama masuk. Okey. Ini dia fokus isi. Punca dan kesan kemurungan. Okey. Mari kita lihat jawapannya. Saya akan highlight kamu catatkan dalam buku. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum era COVID-19 bertarikh 30 Januari 2020 menganggarkan puji sejumlah 264 juta orang. Banyak tau. Daripada pelbagai kelompok usia menghidap kemurungan. Jadi sudah beritahu kan. Temanya berkaitan dengan kemurungan. Dengan berdasarkan beberapa kajian, kemurungan menjadi sebab utama seseorang tidak berupaya melakukan perkara dalam kehidupan. Walaupun ayat ini ada kata kunci sebab, tetapi bukan isi tentang sebab. Okey, ayat ini ialah ayat tentang kesan. Okey, seseorang ayat. Seseorang tidak berupaya melakukan pelbagai perkara dalam kehidupan. Okay, ini ialah kesan yang pertama. Kesan yang pertama bukan punca. Maksud
kesan. Okay, saya tulis K1 ah. Kamu catatkan jawaban ah. K1. Okay. Oleh hal yang demikian, penyakit ini telah menimbulkan beban kepada masyarakat di seluruh dunia. Okay, ini juga kesan, membawa kesan. Ada pelajar tak dapat bezakan penyakit dan pesakit. 应该是以下咯。它每一个仪器全部是写 penyakit penyakit salah pesakit bukan penyakit. Okay? Jadi dia gagal dalam latihan ini. K2. Ya, K2. Okay. Perenggan kedua, punca utama kemurunan, nampak tak? Fokus isi. Ialah seseorang mengalami keadaan trauma disebabkan sesuatu perkara. Ini ialah punca yang pertama. P1. Jadi semasa kamu mencari jawapannya, kamu guna cara ini senang. Supaya kamu dapat merancang berapa isi yang perlu kamu ambil. Kamu kena pasti semua isi lah. Okay? Untuk rumusan SPM tak sama dengan dulu. Okay? Format baharu kamu perlu kena pasti semua isi. Lepas tu barulah merancang berapa isi ambil dari bahan satu, berapa isi ambil dari bahan dua. Okay? Apabila mereka kehilangan seseorang yang disayangi oleh atau haiwan kesayangan, mereka akan kemurungan akibat kesedihan yang melampau. Ini bukan ini ialah huraian tentang sesuatu peristiwa ini. Hal ini termasuklah peristiwa perceraian, perkahwinan, semua ini huraian. Okey. Seterusnya, isi yang seterusnya. Keadaan yang berlaku dalam keluarga. Ini juga satu isi kan. Okey, punca yang kedua. Juga mengganggu kehidupan seseorang. Kamu tak boleh tukar atau ubah isi sesuka hati. Jangan. 有同学这边把它改掉 akan mengganggu aku saya kata tukar sesuka hati tak boleh ya tolak maka ini ialah P2 punca yang kedua. Okay. Dalam hal ini terdapat banyak orang hidup dalam keadaan yang susah. Yang ini bukan ini ialah huraian tentang isi tadi. Mereka terpaksa menghadapi keganasan rumah tetangga. Ini bukan. Ini juga huraian, kemiskinan atau isu keluarga. Situasi ini menyebabkan tekanan dan kemurungan berlaku pada seseorang. Okay? Ini bukan semua ini huraian kan? Huraian tentang keadaan yang berlaku dalam keluarga. Okay? Sambung. Tidak dinafikan juga bahawa kemurungan disebabkan, ini dia, faktor genetik. Faktor genetik. Kemurunan disebabkan faktor genetik atau biologi. Ini ialah punca. P3. P3. Sambung. Mereka yang sering mengalami kemurunan didapati mewarisi penyakit keturunan mereka. Ini huraian untuk faktor genetik atau biologi. Walau bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa mereka yang mengalami kemurunan tidak semestinya mendapat penyakit ini daripada keluarga mereka. Hal ini dikatakan demikian. 你看到这些字眼hal ini dikatakan demikian 都是huraian. Okay? Kerana kemurungan boleh menyerang sesiapa sahaja. Semua ini menghuraikan tentang isi faktor genetik. Okay? Sambung perenggan ketiga. Golongan yang menghidap penyakit ini sudah semestinya memerlukan rawatan kerana mereka mengalami tekanan emosi yang melampau. Tekanan emosi yang melampau, kesan. Tekanan emosi yang melampau. Mereka mengalami tekanan emosi yang melampau. Okay, ini ialah K ketiga.
Seterusnya, keadaan ini dialami secara berterusan selama beberapa minggu. Jika masalah ini tidak diatasi dengan segeranya, pesakit akan mengalami gangguan di tempat kerja. Ini dia. Kesan yang seterusnya. Ini kesan berlainan dengan tekanan emosi ya. Ini pesakit ya, bukan penyakit ya. Pesakit ialah orang yang sakit. Penyakit ialah penyakit, ada疾病 ada dah. Okay, tak sama. Mengalami gangguan di tempat kerja. Kesan keempat. Okay. Gangguan kemurungan yang berulang-ulang pula sangat berbahaya kepada keselamatan pesakit. Okay. Keselamatan pesakit. Ini juga apakah ini? Ini juga kan satu kesan tau. Kesan yang kelima. Okay. Kelima. Bagi pesakit yang selalu murung, mereka akan hilang minat dan keseronokan dalam hidup. Contoh tak payah, ini juga kesan. Mereka akan hilang minat dan keseronokan dalam hidup. Tak payah tulis contoh, seperti bunuh diri tu izin lah, 3 个字 tak payah. Kesan keenam. Mereka juga akan kekurangan tenaga serta hilang minat untuk menjalankan aktiviti luar sekurang-kurangnya 2 minggu. Okey, ini juga kesan. Kekurangan tenaga serta hilang. Okey. Sekurang-kurangnya 2 minggu tak payahlah, ini huraian saja nah, kekurangan. Kesan 7. Jadi jumlah kesan yang terdapat dalam bahan 1 ada 7. Punca 3. Okey. Mari kita lihat bahan yang kedua, bahan grafik. Inilah berita. Berita yang dipetik daripada Harian Metro, surat khabar. Kuala Lumpur, hampir 1,5 juta penduduk di negara ini. Tadi ya, sekejap. Kamu nampak tak? Ada pihak yang muncul dalam petikan ini. Ada tak? Mana-mana pihak? WHO. Okay. Ada tak pihak? Contohnya Malaysia. Tak ada kan? Belum lagi kan? Okay, mari kita lihat. Kuala Lumpur. Hampir 1,5 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan berdasarkan statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan. Ini Malaysia kan? Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, kajian NHMS pada tahun 2017 mendapati bahawa tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan kes bunuh diri iaitu 10% berbanding dengan 7.9% pada tahun 2012. Ini statistik, tidak ada isi. Okey, tentang punca atau kesan kemurungan. Kemudian kedua, Dr. Adam berkata, penularan pandemik COVID-19 memberikan kesan besar kepada masyarakat dunia, termasuk Malaysia. Nampak tak? Masyarakat dunia. Okay. Rata-rata masyarakat mengalami tekanan emosi yang melampau. Mengapa? Mengapa berlakunya kemurungan? Kerana masyarakat mengalami iaitu masyarakat mengalami tekanan emosi. Nampak tak? Isi ni. Sebenarnya isi ini sama dengan isi dalam petikan mana? 1 kan? Okey. Petikan bahan 1. Okay. Subjeknya ialah pesakit. Atau kamu boleh guna mereka. Tetapi untuk bahan kedua ni, isi sama kan? Okey. Tentang kesan juga.
Okay, tetapi subjeknya berlainan. Ini ialah K1. Subjeknya ialah masyarakat. Nah, ini ialah isi yang kamu tertinggal. Banyak yang tidak perasan ada isi ini. 虽然只有一个你要拿，因为它有，因为巴汉沙度有3个嘛，巴汉沙度有7个嘛 ，OK， 所以你这个一系没有拿，你就被扣掉2分，我不能给你16分，你不能全部拿巴汉沙度的多少个isi 6个isi， tak boleh. Okay, mesti tolak 2 markah kerana tertinggal isi ini. Hal ini berlaku kerana mereka kebimbangan tentang kehilangan pekerjaan. Ini ialah punca lah sebenarnya. Mereka kebimbangan tentang kehilangan pekerjaan. Menyebabkan mereka kehilangan. Ini dia punca. Selalu bimbang kan akan hilang kerja. Jadi sehingga mereka murung. Punca yang pertama. Kemudian, mereka juga mengalami tekanan kerana terpaksa menghadapi perubahan dalam norma kehidupan. 就是norma kehidupan baharu. Mereka juga terpaksa menghadapi pelbagai perubahan dalam norma kehidupan. Seperti ini contoh tak payah. Ini ialah punca yang kedua. Ya. Petugas barisan hadapan. Ini isi yang ketiga. Subjeknya ialah petugas barisan hadapan juga mengalami masalah emosi dan tekanan akibat terpaksa menanggung tugas atau diberi tugas yang berganda. Cukup. Hingga mereka kehabisan tenaga tak payah. Ambil isi utama sahaja. Okay? P3. Jadi cara untuk pembahagian isi kan. Bahan 1. Dekat di sini ya. Mana ada ruang kosong? Apa tak ada? Jadi type di sini ya. Di dalam bahan 1. Punca ada 3 isi. Betul? Kemudian kesan ada 7. Dalam bahan 2, punca ada 3 juga. Betul? Kesan ada 1 saja. Jadi, bagaimana kamu mengajukan isi? Ini hanya cadangan. Ini hanya cadangan. Jadi, punca kamu ambil 2-2 lah. Faham? Di sini, ambil 2. Kesan? Kesan ambil berapa? Ini 2. Ini juga 2. Sebab ada 3 mah. Ambil 2. Sebab ada 4 isi kan? Kesan? 1 sahaja. Ambil 1. Kalau kamu tak guna, tolak 2 markah. Jadi tinggal berapa isi ada? 3. Ambil 3 isi. Cuba kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isi jumlah. Coba kamu semak jawaban nanti. Ikut tanda nanti akan bagi balik. Adakah kamu mengambil semua isi untuk semua fokus isi dalam semua bahan? Oke? Boleh faham ah? Jadi ini sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Oke, esok kan cikgu nak bincang karangan. Lepas tu kamu buat di rumah, hantar selepas kembali ke sekolah. Apakah tajuknya? Sekejap saya keluarkan bahan tu. Tentang
Ini paham saya. Semangat patriotik. Atau kamu nak tukar soalan lain? Atau kamu nak tukar soalan lain? Saya rasa soalan ini senang untuk dituliskan. Atau kamu ada cadangan yang lain, nak tulis karangan yang lain? Ya, 一通。我不知道你们去年写过什么作文，这个是 karangan respon terbuka, bukan terhad ah. Oke, karangan respon mana? Ini domain pribadi. Oke, Anda dikehendaki nampak tak kawan? Ya, Anda dikehendaki menulis sebuah rencana tentang usaha-usaha, paham kan? Cara. Sekejap. Ya, tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Jadi tema soalan ini ialah semangat patriotik. Fokus isi ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Formatnya ialah rencana. Okay? Untuk SPM kan sebenarnya kamu tak payah tulis 5 isi dah. Tulis 3 isi cukup. 350 patah perkataan kan. Jadi hingga 500 不要写太长哦。Okay? 350. Kita anggap kamu tulis 350. Jadi 5 perenggan kan. Termasuk perenggan pendahuluan dan penutup. Setiap perenggan rata-ratanya 70 patah perkataan. Betul tak? Setiap perenggan lebih kurang 70 patah perkataan. Okay? Jadi, dapatkan isi utama. Apakah caranya? 3 juga. 3 cara. Kemudian huraikan. Jadi, untuk soalan ini, huraian Anda mesti panjang. Kalau untuk karangan respon terhad kan, 1 ayat huraian cukup. Betul tak? Tak payah panjang sangat. Tetapi untuk karangan ini, kamu perlu menghuraikan isi utama dengan banyak contoh. Maksudnya huraian kamu mesti lebih daripada 1 ayat. Oke? Boleh ya, kita akan bincang esok dua waktu. Lepas bincang kamu buat di rumah. Ada banyak masa lagi kan? Oke, hari 6 April. Dia Yutong ingat kutip April 6 April bila kita kembali tak ada kelas saya masa tu. Hari Rabu tak ada kelas tak apa. Hantar juga nanti hantar ke pejabat itu. Okay. Hantar pada hari 6 April. Jangan cuba menyalin jawapan atau karangan kawan Anda. Okay. Kamu boleh rujuk buku teks kalau ada bahan yang sesuai, tapi jangan saling bulat-bulat lah, okay? Rujuk boleh, tapi jangan saling bulat-bulat. Boleh? Okay, Abang persediaan esok cikgu tanya soalan, kamu kena jawab tau. Dan pendahuluan macam mana nak tulis? Okay? Apakah caranya? Pendahuluan kamu tulis tentang tema, tapi jangan sentuh tentang usaha. Penutup kamu bagi cadangan. Cadangan ayat cadangan, ayat kesimpulan, ayat penilaian. Tapi jangan ulang tentang usaha-usaha yang disebut atau diterangkan dalam perenggan isi. Buat persediaan Oke, kita bincang esok. Oke, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi hari esok. Bye bye. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya. cikgu. Terima kasih. Bagi tahu Isha dan siapa ni? Jing En Ya.
Terima kasih.